hiburan mendidik jiwa. Kau tak nampak dia tapi Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Mulakan pagi anda dengan Warna Pagi IKIM bersama Haji Fian dan Hazwan. Seindah namanya, Ramadan adalah bulan terbaik untuk mengisafi diri dan mengingati saudara kita yang menderita kesusahan dan kebuluran. Bantu mereka menerusi kempen Ramadan bersama-sama Anjuran Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03-8926-3434 segera. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana masih lagi menjadikan IKIM sebagai pilihan anda pada waktu ini. Kembali bertemankan Pian dan juga Hazwan di pagi Khamis hari ini, 30 April 2020, hari ke-7 untuk Ramadan 1441 Hijrah. Dan jom kita nak terus saja masuk ke dalam segmen generasi. Ya, dan hari ini kita nak cerita tentang cabaran-cabaran. Kalau cabaran tu satu, cabaran-cabaran ni banyak sikit untuk PKP bagi keluarga di rumah. Ya, betul. Dan pagi ini yang akan membincangkan tentang topik kita pagi ini iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Rahmatullah Khan Abdul Wahab Khan yang merupakan Profesor Psikologi di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ya. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak bersuah, Prof, ya. Itulah ya, penangan PKP ya. Tapi alhamdulillah pagi ni kita Semua dapat duduk kat rumah. kan pagi ni alhamdulillah kita dapat kontak Prof dah melalui Skype dan juga sahabat-sahabat pendengar radio IKIM juga boleh menonton live Facebook di Facebook IKIM FM untuk perkongsian kita pagi ni. Jom Prof, kita kongsi kenapa agaknya tajuk cabaran PKP bagi keluarga di rumah ni dipilih pagi ni, Prof. Cabaran Silakan. Ya, betul lah, memang sebenarnya pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar dan juga penonton lah. Ya, dia penonton melalui live Ya, betul. Pertama saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak Radio IKIM kerana telah menghubungi saya dan juga memberi memberi peluang untuk kita bersama-sama kita berkongsi lah masalah yang kita hadapi semua orang lah sekarang ni di bukan saja di Malaysia kan. Dunia ni, Satu Prof. dunia kena kan. Jadi jadi ya dah ke berapa 40 hari lebih dah kan 44. sejak 18 hari bulan Mac 44 44 hari dah. Tu dia. Jadi yalah kita semua menghadapi gejala ni dan kalau kita lihat balik kan, mana kita tak pernah mengalami begini kan. Betul. Sebab kita tak pernah terkurung di rumah. Kalau kita boleh kata terkurung kan, terkurung di rumah, tak boleh keluar kan. Mungkin kalau kadang-kadang kita terkurung tu mungkin kita kerana sakit ke apa kan, tapi ini makna dipaksakan atas kita memandangkan bahawa penting kita berada di rumah, kita ada social, dia panggil jarak sosial tu kan, jarak sosial dan juga supaya virus yang mengalami yang sedang jadi merebak ni dia kurang kan, jadi dia dapat dibendung dan dapat dikurangkan. Okey, kita kembali kepada masalah apakah cabaran di rumah sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita fikirkan kembali kan, kalau kita kena lihat juga kepada dia punya kebaikan. Mana kebaikan dia, kalau orang yang macam saya kan, saya pergi ke office, bila saya pergi ke office ke Tanjung Malim, saya tinggal di Gombak pergi Tanjung Malim, jadi 1 jam lebih travel. Dan saya kena pilih masa yang sesuai untuk pergi kan. Betul. Sebab dan kalau kita kira setiap hari tu lebih kurang 3 jam lah saya di atas jalan. Kan betul lah, saya boleh guna masa dalam tu dengar tape ke, dengar apa-apa kan, dalam CD ke, dalam radio ke apa semua kan, untuk menghabiskan masa 3 jam tu. Tapi ialah makna untuk menghadapi tu, macam in fact kan bila saya pergi ke studio pun, saya kena melalui jam juga tu pagi kan, kena pergi ke Radio IKIM tu kan. Jadi makna okey, itu kebaikannya tu mungkin ialah kita boleh bekerja di rumah. Kan ada positif macam tu. Yang mungkin satu lagi yang kita tak nampak tu sebenarnya kita bersama keluarga kita di rumah. Makna kita tak dapat masa sebegini banyaklah
bersama di keluarga. Tapi lantaran itu mungkin kadang-kadang kita tak biasa tau. Makna 24 jam dengan ahli keluarga kita. Jadi macam yalah, saya sendiri pun anak ada di sini, cucu ada di sini. Jadi semua makna kena handle semualah kan. Semua. Dan kami semua bekerja sebenarnya. Saya bekerja, isteri saya bekerja, anak saya bekerja, menantu saya pun bekerja. Kan tak? Jadi kadang-kadang yalah kita kena kita work from home kan, bekerja di rumah. Jadi semua orang nak kena bekerja. Jadi anak cucu-cucu ni macam mana kan tak? Jadi kena jaga juga kan. Maknanya jadi itulah masalah yang mungkin yalah di antara masalah yang mungkin boleh timbul, cabaran yang boleh timbul kan. Di samping itu saya ingat nak timbulkan satu perkara. Sebenarnya kita kena menggunakan masa ini bila sebab kita dah ada masa lebih kan di rumah. Masa ni kita kena guna masa ni terutamanya ayah-ayah lah menggunakan masa ni untuk mendengar kepada ni cucu dah mai. Assalamualaikum. Hai adik. Abang on radio. Kau tengok dekat Facebook dah ni ada nampak cucu Prof datang sebelah tu Macam ni lah cerita dia kan. Cabaran tu. Aduh, cabaran betul. Apa nak buat kan? Dia bukan nak faham sangat kan. Dia kecil lagi, dia tak tahu kan. Dia kata dia nanti nak datang jumpa kita kan, nak tanya apa kan. Jadi kita nak kena layan dia, tapi kita tengah bekerja. Betul. Aduh. Anyway, jadi apa ni, kembali kepada tadi, kita menggunakan masa ni supaya kita lebih mendengar kepada anak-anak kita ni. Bagi mereka yang ada anak-anak kecil kan, mungkin kita tak ada masa dulu kan. Kita pergi kerja, kita hantar dia ke childcare ke, kita hantar dia ke kindergarten ke, sekolah apa semua kan. Jadi sekarang kita dah ada masa kan tak? Jadi kita kena guna masa ni untuk bercakap dengan dia, untuk mendengar. Bukan bercakap, mendengar. Sebenarnya kita mendengar. Baru ni saya dengar daripada tafsir Nu'man Ali Khan. Nu'man Ali Khan dia sekarang ni sejak beberapa hari ni dia membicarakan surah Yusuf. Surah Yusuf, dan dia buat comparison dengan surah Musa dengan Nabi Musa, Nabi Yusuf dengan Nabi Musa. Tapi kalau kita lihat dengan dia punya yang baru ni, yang terakhir ni ialah dia bercakap tentang mimpi tu. Mimpi Nabi Yusuf tu kan, dalam surah Yusuf tu, ayat yang pertama tu kan cerita tentang bila Nabi Yusuf dia bercerita kepada dia bercerita kepada ayah dia tu, kata tak? Ya abati kan tak? Jadi dia kata, jadi makna cuma kita lihat di situ Allah menggunakan perkataan tu menunjukkan bahawa cara anak tu bercakap kepada ayah dia ada dua situ. Dia sayang ayah dia dan juga dia hormat ayah dia. Abati tu makna dia ada dua makna di situ kan. Sayang dan hormat. Jadi apa yang kita nak anak-anak kita ni sayang kepada kita dan hormat kepada kita, dia ada dua benda yang a little bit different lah. Sayang tu mungkin kita sayang, kita macam kita sayang dia pun sayang kita kan. Tapi bila hormat tu, kita bukan nak dia hormat kita tu macam kita ni satu general takut, bukan takut kan. Takut. Hormat dengan takut ada lain sikit lah. Mana kita nak dia hormat kan, nak dia hormat sebab kita ni ayah dia. Dia anak kita, dia hormat kita kan. Tapi dia juga kita sayang kita dan kita pun sayang dia. Jadi bermakna kita jumpa bila kita misalnya dia bercakap dengan kita tu, kita beri masa. Kita dengar apa dia cakap. Ni kadang-kadang kita bila kita dah hantar anak ke sekolah ke mana kan, dalam kereta ke apa kan, anak kita cakap dengan kita kadang-kadang tak buat tapi kita tak dengar betul-betul apa yang dia cerita kan. Misalnya dia balik sekolah kan, bila balik sekolah dia happy nak cerita benda-benda apa-apa, apa yang dia buat kat sekolah apa semua dia cerita. Kita dah dengar, tapi kita tapi kita tak dengar betul-betul. Jadi bila kita tak dengar betul-betul ni bermakna kita sudah, orang kata apa, dia tahu, tapi dia ingin nak cerita kat kita tu. Dia ingin sangat nak cerita kat kita apa dia berlaku kat sekolah apa semua kan. Sebab kitalah orang yang pertama yang dia orang kata apa, jumpa, yang dia kenal, yang dia apa semua kan. Ya, betul. Selain dia berjumpa dengan kawan dia, dia bersama kita dulu. Jadi kitalah orang yang pertama sekali. Jadi bila kita orang pertama sekali, dia mesti nak cerita kat kita kan. Jadi kita mesti nak kena dengar kat dia. Jadi mungkin salah satu cabaran kita sekarang ni ialah untuk kita
meluahkan masa kita yang sepenuhnya dengan anak-anak kita ni. Ya. Sebab bila kita buat itu, mana kita dah ada masa sekarang kan. Kita dah terkurung di rumah kan. Jadi kita kena menggunakan masa tu sepenuh-penuhnya selain daripada benda-benda yang lain kita buatlah, kerja-kerja apa semua ni. Kita spend time, kita menghabiskan masa dengan anak-anak kita. Ya. Dan juga mungkin yalah bagi kita yang isteri kita bekerja pun, kita ada masa banyak dengan isteri kita. Kita kena spend time dengan dia. Kita bantu kerja-kerja di rumah. Kan tak? Mungkin kalau selama ni kita tak boleh bantu sebab kita sibuk pergi kerja, lah ni kita dah ada rumah. Kat rumah kan tak? Betul lah. Kita ada kerja juga nak buat di rumah. Tapi kerja yang dikerja tu buat di rumah. Memang betul. Kan Lagi mencabar tu. Lagi mencabar tu, Prof. Sebab kerja di pejabat, selama ni kita cakap kerja pejabat jangan buat rumah, nanti bercampur emosi semua kan. Sekarang ni kena buat benda tu di rumah. Kena buat, ya betul. Dan bukan mudah nak buat tu. Mana kena banyak bersabarlah. Mana kita kena ada adjustment juga. Dan mungkin pihak majikan pun dia kena fikir jugalah, okey, kerja di rumah ni, yalah semua majikan pun dia pun ada rumah juga kan. Mana dia pun kena faham juga cara macam mana nak kerja di rumah ni. Kena ada adjustment sikit lah. Kalau macam kita masa mungkin kita tak boleh sentiasa, mungkin ada breaks. Kan ada breaks tu sebab kadang-kadang dalam kita duk meeting ke apa online ni, ada something kita kena take a break kan. Jadi makna okey, kembali kepada yang tadi tu, kalau kita buat kita kena spend time. Bermakna kita harus menghabiskan masa kita atau menggunakan masa kita, menggunakan peluang yang ada ini untuk mendengar kepada anak-anak kita, dengar kepada isteri, bercakap banyak lagi, more communication, bantu kat rumah, buat sikit kerja-kerja kat rumah ni. Kalau kita tak biasa, kalau kita dah biasa tak ada masalah lah, makna itu no problem kan. Tapi kalau kita tak biasa sebab kita tak ada masa tu, maka sekarang kita ada masa untuk tolong tu kan. Kita boleh bantu kerja-kerja rumah kan tak, di dapur kan tak, di laman rumah ke apa. Macam saya laman rumah memang saya punya lah. Laman rumah memang saya punya kerja lah. Buang sampah ke apa ke, clear up apa semua, potong rumput ke apa ke, semua tu saya punya cerita lah. Kan hari Sabtu Ahad saya nanti buat tu. Tapi sekarang ni ada masa lebih kan. Ada masa lebih. Jadi tiap-tiap petang, sebab petang kalau dah habis kerja pun pukul 5 kita dah ada kat rumah dah. Kita memang ada kat rumah pun kan. Jadi kita teruslah buat kerja-kerja kat rumah tu kan. Jadi saya rasa inilah salah satu daripada, inilah buat permulaan lah kita bercakap ni tentang kita perlu mendengar. Kan tak? Kita mendengar lebih. Mana kita ada perlu memberi perhatian kepada kalau kita masa sibuk dengan kerja ni, kita tak sempat nak spend time dengan anak-anak kita, masa inilah kita ada masa. Kita aturkan kerja kita supaya kita ada masa dengan dia orang kan. Ya betul. Saya tertarik bila Prof cakap tentang kita luangkan masa untuk dengar luahan anak-anak ataupun apa cerita anak-anak kan Prof. Tapi macam dalam situasi sekarang kita bekerja dari rumah, bila kita mungkin dalam satu situasi kita perlu meeting dengan pekerja-pekerja atau rakan-rakan kita di jabat semua tu, menerusi sidang video, kadang-kala ada suatu keputusan menerusi mesyuarat tersebut ada yang buatkan kita rasa macam tak puas hati. Tapi masa tu jugalah keluarga kita, anak-anak kita ataupun isteri kita datang meluahkan sesuatu. Macam mana kita nak menguruskan emosi kita dalam masa sama kita tidak menyinggung perasaan mereka. Dan juga perasaan kawan-kawan dalam mesyuarat tu. Kan, belum cerita tengah duk mesyuarat petang-petang, isteri duk masak berbuka ni, bau lalu alah itu bau pula. Macam mana Prof tu cabaran-cabaran tu? Duk bau. Ya betul. Memanglah kita kena, that's why saya rasa sebab kita tak boleh ketepikan. Kita tidak boleh ketepikan. Kalau macam kita dekat pejabat tu kena boleh kan, mana kalau dia hantar mesej ke apa, kita nantilah kita jawab kunjungan kan. Kita sambil kita duk meeting ni, kita duk fokus on meeting kan. Jadi kita biarlah dulu kan, tak apa. Dan dia pun tak nampak apa kita buat kan. Tapi macam di sini kita tengah duk buat kerja kat sini, suddenly dia datang, bang, apa ni macam ni? Kita nanti jadi kacau lah. Tak boleh buat yang tu kan. Kalau kita buat yang tu, kita akan membuatkan dia merasakan dia tidak penting bagi kita kan. Jadi mungkin kalau boleh kita
kita kita bincang cara bagaimana. Kita bincang dulu cara bagaimana. Mana kita ada masa malam kan, kita bincang lah. Okey, macam ni, besok I ada meeting ni, I ada meeting, I ada pagi ada meeting, petang pun ada meeting. Jadi masa yang ada nanti kalau kita nak bincang sikit ke apa ke, masa sekian-sekian. Ataupun kita plankan apa kita nak buat, apa yang kita nak buat, program kita hari tu. Ya. Misalnya macam program hari ni, semalam saya tahu kan, saya ada ni, saya bagi tahu kat isteri saya kata, okey, besok pagi I ada benda ni, 8.30 hingga 9.30 settle kan tak, lepas tu habis kan tak. And then petang ada kelas. Ada kelas petang. Ada seminar, student punya presentation. Student punya presentation akan mula sekejap lagi, tengah hari lagi lah. Sampai ke petang kan. Jadi makna dia dah tahu dah, oh I ni busy hari ni kan. Jadi apa-apa yang perlu diselesaikan hari ni kita dah bincang dah. Macam mana nak buat. Macam tu lah kan tak. Saya pun tanya dia, Boleh. oh you ada kelas tak pagi ni? Tak ada. Okay, bagus. Alright, so you handle benda-benda lain. Jadi kita dah bagi kan. Kan tak. Jadi kita kata, yalah, kita sebagai pensyarah akademik, kita ada dia punya flexibility dari segi tu. Jadi mungkin kalau katalah pegawai di pejabat kan yang pentadbir apa semua kan, mungkin dia tak ada flexibility begitu kan, mana dia kena consistently on the whole time kan. Tapi dalam demikian pun saya rasa bahawa mungkin majikan-majikan pun dia faham, dia tahu bahawa kita sedang menghadapi benda begini kan. Jadi dia pun tahu okey ada cuma kita dengan anak-anak kita ni, kita kena macam itulah, makna kita kena bagi tahu dia dulu, baba ada kerja sekejap nanti, nanti, ataupun bahagi masa tu sama ada isteri jaga. Kemudian kalau masa isteri yang dia bekerja tu, masa dia suami jaga. Jadi kita bagi-bagilah. Kalau tidak pun father-in-law, saya pun kadang-kadang jaga juga. Bukan tak? Jadi sampai macam dengan cucu saya yang nombor 3 tu, saya dah jadi rapat pula dah dengan dia. Sebab masa. Sebab jadi mesra balik kan. Mesra kan, sebab kita dah bersama dah macam ni kan. Kalau tidak mereka duduk asing. Tapi sebelum PKP tu mereka dah datang sini. Dia datang tersangkut dalam rumah kita semua sekali lah. Kan. Jadi alhamdulillah lah ada kebaikan dia kan. Baik, Prof. Jadi tu mungkin jawapan tu boleh ke? Boleh, Prof. Itu maknanya kita cara bila Prof sebutkan tadi dalam tempoh PKP ni kita ada more time, kita ada banyak masa lebih, dan kita ada peluang kat situ untuk more communication happens. Maknanya kita boleh berkomunikasi lebih. Cuma mungkin ni soalan kita tinggalkan kejap untuk round 2 ataupun pusingan kedua kejap lagi, Prof. Ada antara kita yang dia susah nak berkomunikasi. Dia nak luahkan tapi payah nak cakap ke abang macam mana. Takut kena marah lah macam mana kan. Jadi walaupun masa ada komunikasi yang lebih tapi tak boleh nak diluahkan. Prof, mungkin Prof boleh bantu kejap lagi insya-Allah. Boleh Alright, insya-Allah. Dan sahabat-sahabat kita yang lain pun kalau ada soalan-soalan nak diajukan kepada yang berbahagia Prof Dr. Rahmatullah Khan, boleh ajukan di WhatsApp kita 0112904004. Ya, juga bagi anda yang tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM pun anda boleh ajukan soalan di sana. Juga perkongsian juga pengalaman anda sepanjang tempoh 44 hari Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, dan jangan lupa untuk sharekan video ini untuk kita sama-sama kongsi ilmu pagi ini ya. InsyaAllah. Berehat kejap Prof dan sahabat pendengar sekalian, kita kembali kejap lagi untuk generasi di Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Info Dia. Islami.
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Ya betul, pastinya pertemuan kami berdua pada waktu ini dah 8.54 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja dengarkan kami dan juga tonton kami secara live di Facebook IKIM FM. Dan kita masih lagi bersama untuk segmen generasi kita pagi ini membawakan tajuk cabaran PKP bagi keluarga di rumah yang berbahagia Profesor Dr. Rahmatullah Khan Abdul Wahab Khan, seorang profesor psikologi dari UPSI bersama kita pagi ini. Juga saya suka tengok satu komen dekat Facebook live ni daripada Bangah Sazani. Kalau sama ni kita dengar komen kita dengar hashtag kita jaga kita kan. Tapi Bangah Sazani ni dia bagi hashtag kita jaga cucu. Agaknya mungkin Bangah Sazani nampak kot tadi ada cucu Prof dekat sebelah kan. Mungkin sahabat pendengar kita pun dia perasan tadi tu Prof tengah on air tiba cucu duduk lalu. Tapi itu satu normal baru hidup yang perlu juga kita lalui sekarang Prof no? Ya. Dan juga mungkin ada antara kita yang tengah duduk kat rumah ni tiba dengar jiran ada bunyi ngauman, bunyi bebelan, bunyi macam-macam lah. Yang penting meriah bila kita melalui PKP di rumah. Cuma Prof, macam tadi soalan kita tinggalkan, antara cabaran kita ialah mungkin ada yang sukar untuk meluahkan sesuatu ataupun berkomunikasi dengan pasangan dan ahli keluarga Prof. Macam mana pandangan Prof? Ya, betul. Apa ni memanglah tak semua orang dia boleh yang kata apa dia tahu cara berkomunikasi dengan 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 dia punya pasangan kan, isteri kan, suami kan. Jadi mungkin kalau katalah kita macam kita buat kalau kita nak komunikasi kan, ya kita lebih mudah kalau kita dengar dulu. Mana kita dengar lah kan. Kita dengar apa yang dia cakap kan. Sebab selalunya kita sebenarnya yang the reason kita tak berkomunikasi ni, salah satu daripadanya ialah sebab kita tak dengar. Kita tak dengar apa yang dia cakap tu. Jadi kalau kita dengar apa yang dia cakap tu, maka kita jangan bagi pandangan kita dulu. Mana kita kena dengar sampai kita faham. Mana kalau boleh kita tanya balik. Adakah maksud anda macam ni? Kita tanya balik kan. Jadi baru kita dapat, sebab kadang-kadang apa yang mempengaruhi kita punya pendengaran ni ialah fikiran kita sendiri. Mana bila kita duk dengar, kita duk ada fikiran kita tu. Jadi kita fikiran kita yang menginterpretasi apa yang dia katakan tu. Jadi sebab itu biar kita dengar dan kita faham betul-betul apa yang dia cakap tu. Kan tak? Sebab kadang-kadang kalau kita tak faham betul-betul, kita kita dah letakkan kita punya fikiran. Kita punya interpretasi. Belum habis ayat lagi pun, tapi kita dah letakkan dan menghukum ataupun mengadili satu-satu statement tu kan. Ya, betul. Kita dah meletakkan kita punya interpretasi terhadap apa yang dikatakan tu kan. Jadi sebab tu kita kena dengar dan kalau mungkin kalau kita boleh kita tanya balik. Adakah maksud you kata macam ni ke apa macam mana? Saya tak begitu faham lah, boleh tak cerita lagi sekali? Kan tak? Jadi yang tu satulah, mana kalau boleh kita dengar betul-betul lah. Kita faham betul-betul apa yang dia cakap. Kita reflect dia punya percakapan tu. Dia apa yang dia sebut kepada kita tu, kita reflect balik. Dan mungkin dia akan tahu, oh betul ataupun tidak. No, maksud saya macam ni. Oh okey. I ingat kata you kata macam ni. Misalnya kan. Jadi itu akan mengurangkan kita punya konflik lah dari segi komunikasi. Selalu banyak berlaku konflik komunikasi ni sebab bila seorang tu dia bercakap terus kita dah kita dah buat keputusan. Kan kita dah buat keputusan kan tak? Jadi itu yang menimbulkan konflik tu. Sebenarnya kita kena tanya dulu.
Apa maksud you macam ni? Adakah begini? Jadi biar kita terang betul-betul lah apa yang dinyatakan tu. Baru kita faham kan. Jadi itu yang pertama lah. Yang kedua ni ialah sebenarnya kita kena, kalau boleh, kita kena kurangkan orang kata sikap kita bahawa kalau katalah kita selama ni kita mempunyai sikap dia takkan dengar lah. Kita kata berpuluh kali pun tak ada apa pun. Kan tak? Jadi kalau kita sentiasa mempunyai pandangan demikian, maka kita tidak akan berubah. Ya tak? Kita kena banyak bersabar lah. Kita kena kata okey tak apa, mungkin dia ada problem sekarang ni, tak apa, I bagi peluang lagi. I just keep on going kan. Keep on cuba, nanti insya-Allah dia akan berubah. Mana pandangan begini kena ada. Kita kena ada fikiran demikian bahawa kita ni boleh boleh memberi masa lagi. Jangan kita give up dah. Kan kadang-kadang kita nak give up dah. Kan kita tak larat dah. Banyak dah kan. Sebab tu kalau kita lihat orang yang kata orang yang kahwin lama kan, yang dia punya perkahwinan tu berpuluh-puluh tahun kan. Itulah komunikasi tu, makna dia faham. Dia faham. Kan? Jadi itu mereka, sebab tu dia boleh last, dia punya communication tu lasting kan. Sebab dia asyik dia faham dan juga dia beri masa dan dia sabar. Memang banyak kena bersabar ni. Kan? Sekarang ni memang kena banyak bersabar. Terutama sekarang kan. Sebab sekarang ni kita tak biasa macam 24 jam lah bersama. Kan? Ngadak 24 jam kan. Sebab kita asyik kalau tidak kita macam pagi-pagi dah keluar dah pergi kerja kan. Petang balik. Jadi makna kita dah tak ada kat rumah kan. Makna kita not face to face. Orang kata 24 jam. Ini face to face ni. Mungkin kita tak biasa kan. Sebenarnya it's a good thing. Sebab itu yang kita nak kan. Kita nak bersama. Kita orang kata dalam keluarga kita nak spend more time together apa semua. Ini kita dapat peluang kan. Ya. Tambah pula macam sekarang ni Prof, kita pimai tang tu jugalah jumpa duk muka. Jumpa muka yang sama juga Prof. Tapi macam Prof, jumpa rupa lain ke? Tak ada. Jangan jumpa muka lain pula kat rumah. Lain macam nanti. Tapi Prof, macam mana pula Prof kalau katakan dalam ahli keluarga tu, ialah macam sekarang ni pun kita dah tahu true colour masing-masing. Selama ni mungkin tak tahu, mungkin ada dalam keluarga tu, ada di kalangan dalam keluarga tu ada yang sikap dia macam ni, ada yang sikap dia suka sangat berjimat, suka sangat macam berjimat cermat, tak boleh biarkan elektrik contoh macam kipas tak ada orang sikit dah bising dah. Ada pula yang dalam ahli keluarga tu sambil lewa je. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah ni supaya masing-masing dapat membentuk persefahaman, bergerak seiringan, duduk di dalam rumah tanpa berlaku perselisihan. Mana nak adil dan sama tu Prof, macam mana dia especially ketua keluarga. Betul lah. Macam misalnya katalah kadang-kadang kan kita keluar daripada bilik, lampu tak tutup, kan tak? Seorang tu dia very particular. You know, dan kadang-kadang benda yang kecil begitu boleh jadi orang kata konflik. Kan tak, boleh jadi satu benda yang menyebabkan marah kan. Kan tak? Jadi itulah banyak kita kena kena fahami kehendak yang lain tu. Kan tak? Kita kena fahami kehendak mereka yang lain dalam keluarga kita. Makna inilah masanya kita boleh cari masa untuk mengetahui apakah kehendak-kehendak kita yang lain ni. Apa dia punya kesukaan, apa yang dia tak suka. Kan tak? Sebab sebenarnya kita sebenarnya sepatutnya apabila kita mengadakan satu hubungan keluarga ni, kita kena tahu masing-masing punya perbezaan. Kan tak? Kita kena adjust. Kadang-kadang kita tak take for granted, kita tak adjust betul-betul lagi kan. Jadi masa ni lah kita kadang-kadang kita kena faham, kita kena tahu ini kehendak dia, ini dia dia punya kelemahan. Sama ada kita boleh terima tak kelemahan ini. Kalau kita tak boleh terima kelemahan ini, macam apa kita harus buat? Bagaimana kita nak nak terima bahawa dia akan sentiasalah ada kelemahan ni kan. Kan tak? Macam misalnya katalah bila kita selalunya kita keluar rumah, adakah kita buat tak tempat tidur kita? Kan tak? Ataupun tinggal saja. Siapa yang buat tempat tidur tu?
Jadi kadang-kadang boleh timbul masalah kan tak? Kan tak? Jadi mungkin kadang-kadang dengan sebab kita tidak kemaskan tempat tidur kita, jadi perbalahan. Ya. Kan tak? Padahal kita ada benda lain nak buat kan. Kita tak kemas. Jadi all these thing lah, makna kita kena banyak cuba lihat macam mana kita nak improve kita punya relationship tu dengan mengurangkan konflik-konflik yang kecil-kecil ni. Kita kena adjust, kita kena terima juga kekurangan mungkin. Kita tak setuju perbezaan tu. Perbezaan banyak kan? Perbezaan banyak. Kan tak? Dan kita mungkin kita boleh analyse lah kadang-kadang kan. Kadang-kadang kan kata misalnya nak buang sampah. Kan tak? Isteri kita suruh bang, pergi tolong buang sampah Zat. Okey, dia tengah buat kerja, dia kata nanti siap. Kan tak? Nanti cakap lagi pula 2-3 kali kan. Bila 2-3 kali dah jadi mula dah marah kan. Jadi kita kena sama-samalah. Makna kalau kita tahu bahawa dia tidak suka diperingati banyak kali, kita jangan peringati banyak kali. Kita kena buat macam itulah. Makna ini masing-masing punya cara untuk bagaimana nak mengendalikan dia punya keserasian dalam keluarga dia. Insya-Allah. Tambah-tambah dalam 44 hari ini kita yakinlah ramai dah mengenali betul-betul satu sama lain. Itu antara hikmah besarlah Prof ya. Bila PKP ni dilaksanakan, kita dapat tahu hati budi anak-anak kita macam mana yang dah lama tak jumpa, duduk di asrama kan. Bila PKP duduk di rumah. Cuma mungkin ada satu isu yang satu lagi cabaran besar, mungkin lepas ni Prof boleh bantu untuk pusingan ketiga ni, ada sindrom tak kuasa. Dia rasa macam whatever lah, aku dah tak larat dah, nak tegur tak dengar, cakap bebel tak buat pun kan. Banyak kali dah berbuih dah katanya. Jadi sampai tahap dia macam nasib lah, dia biarkan saja. Dan lepas tu tak ada komunikasi berlaku bila masing-masing rasa macam dah bosan kot. Wallahualam, tapi mungkin Prof boleh bantu untuk sama-sama cari solusi, insya-Allah Prof ya. Ya. Baik, kita nak berehat kejap untuk pusingan kedua ni, dan kita akan kembali untuk pusingan ketiga, membicarakan tajuk kita, cabaran PKP bagi keluarga di rumah. Ya, Profesor Dr. Rahmatullah Khan Abdul Wahab Khan bersama kita pagi ini. Dan untuk sahabat pendengar semua, kalau ada sebarang pengalaman dan juga perkongsian yang anda nak kongsikan, anda boleh terus saja kongsikan di WhatsApp kami 01129004 ataupun di Facebook Live IKIM FM. InsyaAllah. Kita berehat seketika Prof, dan sahabat pendengar sekalian, kita kembali sebentar lagi untuk Generasi di Warna Pagi. Inspirasi Inforia Islami. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin. Ya Allah,
yang maha tinggi lagi maha agung. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin. Ya Allah, yang maha tinggi lagi maha agung. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 Buat orang Kelantan mana berada di Kota Baru, anda kena dengar Radio IKIM di frekuensi 89.8 FM. Saya Amira Mamak Fauzi, pendengar setia Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Teruskan pagi anda di Warna Pagi IKIM bersama Pian dan Hazwan. Seindah namanya, Ramadan adalah bulan terbaik untuk mengisafi diri dan mengingati saudara kita yang menderita kesusahan dan kebuluran. Bantu mereka menerusi kempen Ramadan bersama-sama Anjuran Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03-8926-3434 segera. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Kembali bersama Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi 9.10 pagi di pagi Khamis hari ini. Hari terakhir untuk April 2020 dan kita masih lagi bersama untuk generasi yang terakhir untuk April tahun ini, dan topik kita pagi ini berkisahkan tentang cabaran PKP bagi keluarga di rumah, yang berbahagia Profesor Dr. Rahmatullah Khan bersama kita pagi ini. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih Prof yang masih lagi bersama kita pagi ni. Walaupun jauh di konti tapi tetap dekat di hati. Itu nak beli jiwa. Baik, Prof, cabaran, satu lagi cabaran, dan ada satu WhatsApp yang dihantar oleh sahabat pendengar kita. Beliau juga bertanyakan, beliau ni suri rumah, tanya macam mana kalau suaminya seorang yang cepat marah, lepas tu suka berfikiran negatif, suka tengok video-video politik tapi tak suka tengok program-program motivasi ke video-video yang membawa pada kehidupan yang lebih baik. Apa pandangan Prof dan nasihat Prof? Silakan Prof. Ya. Memang bukan seorang, banyak yang macam tu. Ada ramai juga yang di antara yang orang kata yang bila dia dia memang okeylah, dia cepat marah kan. Jadi dia dia takkan dengar lah kalau kita bagi pandangan apa pun kan. Kan. Jadi kalau macam tu, orang-orang cepat marah ni, kita jangan macam itulah, makna dia cepat marah, kita jangan lagi tambah marah dia lagi. Baik. Kan tak? Jadi kalau kita reaction tu dia ada, kalau kita aksi dengan marah lagi, dia akan lagi banyak lagi kan. Jadi kita biar aja dulu, kita just tenang aja, kita just quiet kan tak? Jadi satu masa nanti dia akan fikir juga, pasal apa you diam awak you tak ni kan. Jadi kan tak? Jadi dia kena macam ni tau. Kita kena open mind kita. Kita kena fikirkan bahawa kalau seseorang tu dia suka marah sangat, kalau kita marah balik, dia tak akan respon. Kan tak? Dia lagi marah lagi kan. Jadi kalau kita diam, makna dia marah dia tu dia tembus, tak? Dia tembus, dia tak ada dia tak ada because dia dapat happy bila kita marah, dia marah, kita pun marah. Lagi dia seronok. Aku marah, tengok kan aku kuasa lagi kan. Jadi kalau dia marah tu kita just betul lah, tak apalah, dengarlah. Sabar. Kita buat tu. Lagi lama dia kata, apa pasal kau tak marah? Yalah, because kalau saya cakap pun you tak suka dengar. Jadi buat apa saya cakap? Kan tak? Jadi kalau dia tinggi suara, kita low. Jadi bila kita low, dia automatically akan low. Dia akan nampak, aku dah buat apa ni kan. Kan? Jadi apa yang aku buat sekarang ni kan. Siapa nama tu Prof? Siapa nama cucunya? Apa dia? Siapa nama?
Oh, yang ni yang eldest. Ah. Cucu yang Oh, nombor 1. Nanti kan kena marah dengan apa? Daddy ni. dia heran tadi, dia kata, Dada tu cakap apa tu? Aduh. Itu pun cabaran Ya, juga, kita bro. kena explain kat dia juga. Baik. Mana kita mungkin kena explain kat dia. Saya tak pernah explain lagi kata kita on radio Oh, ke apa ya, semua kan. see. Saya kena explain kat dia. Kita on radio macam mana apa semua kan. Kena spend masa lah. Kena explain kat dia kan. Ya, Okey. betul. Baik. Tadi itulah macam bila pasangan kita nak berkomunikasi, maknanya bila Prof kata kalau seorang ni suaranya tinggi, marah-marah aja, seorang kena tone down sikit supaya dia tidaklah meluapkan lagi api kemarahan tu, Prof ya. Kalau yang jenis suka berfikiran negatif, yang suka negatif ni, macam mana Prof kita nak neutralkan? Prof. Kalau kita kadang-kadang kalau kita tak boleh handle sendiri, kita boleh juga contact kaunselor ke ataupun kawan-kawan kita yang ataupun kawan dia yang boleh menyimpan rahsia lah. Ya. Kan kadang-kadang boleh mana kita kena tengok dulu kan tak? Sebab kita tahu semua kawan-kawan pasangan kita kan, siapa-siapa dia kan. Tapi sebelum kita pergi kepada tu, kita cuba dululah. Mana kita cuba kalau boleh kita kita bagi dia kita cuba kalau boleh kita dia dah happy dah, dia suka sangat dah. Aduh. Kalau kita cuba cari jalan sama ada dengan teknik kita senyap. Kita senyap tapi bukan nak give up. Kita senyap, kita nak bagi dia reflect. Ya. Dia reflect bahawa selamanya dia dok buat tu ialah kerana dia mungkin dia tak realize apa yang dia dok buat. Jadi kita nak bagi dia reflect. Jadi kita diam ataupun kita senyap. Tapi kita faham, kita tahu apa dia buat. Betul lah kadang-kadang dia marah sangat, kita tak boleh nak tahan. Kan kita tak boleh nak tahan kan sebab dia punya cara kemarahan dia tu kan. Tapi kita kena cubalah, kita cari jalan sebab inilah cara je. Mungkin dengan sebab kita diam, dia akan fikir, apa aku buat ni? Pasal apa macam ni? Pasal apa dia jadi senyap pula? Selamanya dia duk melawan. Ni dia tak melawan dah. Kan tak? Jadi mungkin dengan sebab tu, maka dia akan berkomunikasi dengan kita balik dengan cara yang baik. Masa tu baru kita kata, boleh dah abang kalau abang relax sikit. Kan nak cakap dengan kita supaya kita jangan sama-sama marah. Jangan kita blame lah. Kita jangan blame. Kalau kita kata blame dia, jadi masalah pula kan. Kan tak? Sebab masing-masing dia ada ego dia kan. Orang kita dia ada ego dia. Jadi dia tak mau tunjukkan bahawa dia salah ataupun dia tidak mau mengaku dia bahawa dia salah kan. Kan tak? Jadi mungkin katalah kalau dia dah mula dah mau nak dengar tu, maka kita kata dah abang kalau duk tengok banyak sangat yang ni pun mungkin bolehlah tengok benda-benda lain sama. Kan nak bagi masa sikit. Kan nak kalau dia tengok benda-benda yang politik yang sangat kan dalam itu sebenarnya satu lagi masalah sebab sekarang ni bila kita dah banyak masa ni, kadang-kadang kita akan spend time too much on the handphone. Dan kita message masuk news masuk banyak sangat kat kita, overloaded. Sebab kita dah tak ada benda lain kan. Makna walaupun kita bekerja pun, setengah orang walaupun dia bekerja di rumah tapi dia still follow banyak dalam WhatsApp dia ni. Dia follow banyak sangat kan. Jadi tak boleh dah. Kan. Jadi it's overloading. Kan. Sekali pun saya tak tengok banyak dah. Makna banyak sangat kan. Setengah-setengah grup tu saya biar aja tapi saya tak baca apa dia messages. Sebab kita tak ada kita sedang menghadapi satu situasi yang stressful. Ya betul. Stres. Saya pun stres juga kan. Because betul lah kan. Tak boleh nak buat benda yang biasa dah. Kan. Masa mula-mula minggu yang pertama tu memang susah betul. Kan. Jadi tapi saya bagi tenangkan diri saya dengan saya buat kerja kat tepi rumah. Saya keluar pagi-pagi, saya keluar pergi tengok kucing-kucing apa semua kan. Buat gardening apa sikit apa semua. Petang saya buat begitu. Jadi saya jadi tenang lah. Jadi tenang kembali sebab ada masa.
Kan nak. Jadi jadi kita messages tu kalau dia duk tengok banyak sangat negatif dia kata cerita-cerita politik ke ataupun cerita-cerita yang fake news lah apa semua macam-macam ni lah. Kan nak. Sekarang terlalu banyak. Mungkin kalau nak kata jangan langsung tak boleh. Kan nak. Kita nak tahu juga apa yang berlaku. Kan nak. Misalnya news kita nak tahu apa yang berlaku dalam keadaan dunia hari ini kan. Kita kena tahu. Tapi tak boleh banyak sangat. Sebab sekarang ni kita di rumah. Kan tak? Kita perlu melihat juga kepada situasi di rumah kita. Kita perlu membantu keluarga kita di rumah kita. Sebab misalnya katalah sekarang ni, misalnya anak-anak, dia ada banyak benda dia ada di rumah, dia bukan ada di sekolah. Kan tak? Jadi siapa yang perlu nak tengok pada dia kita lah. Betul. Kan tak? Guru tak ada kan? Adalah juga sekolah yang ada online. Cucu saya dia ada juga online. 1 jam saja satu hari. Kelas 1 jam. Mana boleh? Kita dah hantar dia berapa jam kan? 1 jam. Kan tak? Jadi makna kita kena spend time dengan dia. Kita belajar macam mana kita main dengan dia punya permainan dia. Kita timbulkan permainan-permainan yang baru. Kita ajar dia mengajar Quran ke, baca Quran ke, ataupun kita lihat ke dia punya bacaan Quran dia, ataupun kita buat drawing-drawing kan. Jadi dengan anak-anak tu begitu juga. Dengan isteri pun kita kena spend time juga. Sebab dia sibuk kan. Sebab kan terutamanya bila keadaan begini, saya rasalah isteri yang paling banyak beban sekarang ni. Zaman COVID ni, isteri lah yang paling banyak sekali dibebani. Sebab dia terpaksa masak, dia terpaksa jaga anak, dia terpaksa make sure everything kan. Kan tak? Kebanyakan suaminya biasanya jarang di rumah kan. Sebab pergi kerja selalu kan. Kan tak? Walaupun kedua-dua kerja pun perempuan yang banyak kerja dekat rumah. Kan tak? Jadi sekarang ni bila semua ada di rumah, kerja menambah lah. Kan tak? Kerja tambah bagi perempuan di rumah. Bagi ibu-ibu ni keluar, memang banyak betul. Jadi kita kena bantulah dia kan. Betul. Kita tak boleh biar, tak boleh lepas tangan. Kita kena pergi tolong di dapur, kita kena buat semua. Kalau tidak akan stres lagi kan. Jadi sebab tu kadang-kadang dengan sebab dia punya stres tu di dalam mengendalikan rumah tu banyak stres tu, jadi sikit boleh jadi masalah. Kan tak? Kecil. Jadi kita kata sikit aja boleh jadi masalah sebab dia stres. Dia stres kan. Dia dah stres kat rumah ni kan. Banyak kerja nak kena buat. Online lagi. Saya tengok menantu saya, kena ada meeting, ada pagi ada meeting, petang ada meeting. Jenuh. Kan tak? Lepas tu nak jaga lagi, nak make sure anak punya makanan. Pagi-pagi bangun pagi nak siap dah anak punya makanan. Untuk pagi dia untuk tengah hari nak bagi mandi, nak apa semua kan, macam-macam. Betul. Jadi saya rasa kita lelaki tak boleh buat kot kerja dia orang ni. Banyak sangat. Tapi yalah, ada perbezaan kan. Mana kita punya kerja mungkin yang lain kita kena buat lah lebih kan. Jadi saya rasa itulah. Mana banyak kena bersabar, banyak kena menolong, membantu kita punya keluarga di rumah, dan masa ni juga kita gunakan untuk mengetahui dengan lebih dalam lagi. Misalnya kalau kata dengan anak-anak kita, kita mendengar banyak, kita spend time dengan dia kan. InsyaAllah jadi, itu sisi jadi positif lah PKP ni. Positif kita kena positif kita kena positif juga. Dan kita kalau dapat menghargai macam Prof sebut tadi lah, orang rumah kita dia masa PKP ni lah dia jadi double kerja ataupun tugasannya. Jadi kat sinilah kita peluang untuk kita menghargai satu sama lain, insya-Allah. Baik Prof, kita dah sampai ke penghujung untuk segmen generasi kita untuk hari ini. Mungkin Prof ada kesimpulan yang kita nak kongsikan untuk tajuk cabaran PKP bagi keluarga di rumah, dan juga mungkin nasihat-nasihat pada sahabat-sahabat pendengar dan penonton kita. Ya, Prof. Okey, saya rasa beginilah, makna kita sekarang ni menghadapi situasi di mana kita perlu bekerjasama. Dalam keluarga bekerjasama, dengan pihak pemerintah pun kita kena bekerjasama. Makna arahan-arahan dari pihak pemerintah supaya kita ni menjarakkan lah semua, all this thing kita perlu jalankan lah. Kan tak? Kita kena bekerjasama sebab dia melihat kepada picture yang besar, the big picture.
bagaimana masalah COVID ini akan dia sebab masalah ni akan menyebabkan masalah yang lebih besar lagi, masalah ekonomi, masalah macam-macam lagi. Kalau dia makin lama lagi kita menghadapi keadaan ni, akan makin lagi lama, makin lagi timbul masalah lagi kan. Masalah yang lebih besar lagi kan. Tapi walau bagaimanapun setiap keluarga tu perlu cuba jangan menimbulkan masalah banyak dalam keluarga. Macam mana kita nak kurangkan masalah dalam keluarga kita? Sebab kalau setiap keluarga ni tidak selesa, tidak serasi, tidak dapat bekerjasama, maka seluruh masyarakat tidak akan dapat sejahtera. Kesejahteraan masyarakat ataupun negara adalah dengan sebab kesejahteraan setiap keluarga. Jadi setiap keluarga ni kita kena jaga. Jadi jangan dengan itu bermakna setiap orang dalam ahli keluarga tu dia mainkan peranan penting untuk menentukan bahawa keluarganya tu berjalan dengan lebih baik, berjalan dengan lancar. Kerana ini cara macam mana nak lancar ialah semua orang bekerja sama, semua orang ada tanggungjawab. Bekerja sama dan semua orang mestilah bersabar. Satu lagi saya tak tekankan ialah kita kena cerita kepada anak-anak kita yang kecil-kecil ni. Apa yang berlaku. Sebab dia sebenarnya dia pun stres. Dia pun stres sebab dia tidak dapat macam kalau dia nak main kat luar tak boleh. Kalau dia nak pergi sana tak boleh. Dia nak pergi mana-mana tak boleh. Dia tak tahu pasal apa. Jadi kita kena cerita kat dia. Kita kena cerita kat dia sebab dia mungkin dia akan faham. Bila kita cerita kat dia kan dia akan faham. Pasal apa kita kena jadi macam ni apa semua kan. Sebab dia kadang-kadang dia stres tu akan menyebabkan kita jadi stres. Jadi kita kena relieve dia punya stres tu. Relieve dengan stres tu dengan kita cerita kat dia, bagi dia faham betul-betul apa yang masalah ni yang sedang berlaku kan tak. Dan kemudian kita spend kita punya time dengan dia, bersama dia. Mana kita mendidik dia lah. Kan tak. Jadi saya ingat gitulah kot lah. InsyaAllah. Terima kasih banyak lah. Minta maaf lah sekiranya dalam ada benda-benda yang silap ke apa ke. Yang terbaik hari ni kita harap dengan pesanan, tips dan nasihat dari Prof ni yang berkala juga daripada para ilmuwan kita sedikit sebanyak, itu pun dapat membantu mengurangkan juga tekanan kita sewaktu kita menghadapi PKP. Tambah lagi kita baru je mula untuk fasa yang keempat dan juga kita nak membiasakan diri dengan normal-normal baru kehidupan kita. InsyaAllah Prof, kita harap tajuk dan perbincangan kita hari ini dapat membantu semua. Ya, baik. Dan untuk pagi ni terima kasih banyak Prof di atas perkongsian untuk topik kita pagi ini Prof, dan insyaAllah kalau kata ada waktu dan kesempatan selepas PKP ni kita jumpa balik Prof. Sampaikan salam untuk keluarga semua Prof. Sama-sama juga. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita untuk segmen generasi pagi ini bersama yang berbahagia Profesor Dr. Rahmatullah Khan Abdul Wahab Khan, Profesor Psikologi di UPSI untuk segmen generasi. Ya betul. Terima kasih di atas perhatian dan juga pendengaran anda yang menonton kami di Facebook Live IKIM FM, termasuk juga yang mendengarkan kami di radio. Kita harapkan segala perkongsian yang telah pun dikongsikan oleh yang bahagia Prof tadi dapat kita sama-sama jadikan iktibar dan sama-sama kita mulakan dari sekarang ya. InsyaAllah. Terima kasih semua atas perhatian dan juga tumpuan mendengarkan dan menonton program kita. Kita nak berehat seketika.